Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, pertama kali marilah kita sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan lagi umur kita dan kita boleh berjumpa kembali dalam majlis ilmu kita pada malam Jumaat yang mulia ini. Jadi kita sambung lagi tajuk kita pada malam ni, iaitu permulaan hari kiamat, yang mana kita sudah bagi tahu pada minggu-minggu yang telah lalu bahawasanya kiamat tak akan berlaku, kata Rasulullah, kecuali dia akan lahir mari alamat-alamat kiamat besar, yang mana di antaranya alamat-alamat kiamat besar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, iaitu yang pertama sekali Nabi kata keluarnya matahari di sebelah pihak barat. Yang kedua ialah keluarnya binatang melata yang boleh bercakap dengan manusia. Yang ketiganya ialah keluarnya Dajjal. Dan yang keempatnya turunnya Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Selepas daripada itu keluarlah Ya'juj dan juga Ma'juj, dan juga selepas daripada itu ialah berlaku keruntuhan bumi di sebelah timur dan juga di sebelah barat dan di semenanjung tanah Arab. Akhirnya yang ke-10 ialah narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Hadis sahih. Akhirnya Nabi kata keluarnya api di bumi Yaman, di Hadramaut, di laut Hadramaut, yang mana api ini dia boleh menghalaukan manusia kepada tempat perhimpunan mereka. Maknanya apabila habis alamat-alamat kiamat besar ni, maka tak lamalah kalau kita tengok. Walaupun begitu, urusan-urusan hari kiamat ni kita terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang keluarnya matahari adalah hari Jumaat. Pada hari Jumaatlah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari Jumaat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga, dan pada hari Jumaat juga diperkeluarkan Adam daripada syurga,
kiamat tak akan berlaku, Nabi kata, kecuali pada hari Jumaat. Dah ke esok itu serah kepada Allah. Tak tahu juga lah Jumaat mana, tak tahu Jumaat mana. Allahu Akbar kalau kita sini. Sebab tu kita kena yakin, kita kena beriman kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang ngerinya akhir umur dunia ni, dia akan berlaku kiamat. Terutama ayat-ayat dalam surat At-Takwir dan juga dalam suratul Infitar dan juga ayat dalam suratul Waqi'ah. Kata ada Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa yang nak tengok kiamat, huru hara ngerinya hari kiamat, baca suratul Takwir, suratul Infitar dan juga suratul Waqi'ah. Macam mana kita tengok filem kiamat itu seperti mana kita boleh tengok dengan mata kepala. Allah, kalau kita tengok dah satu riwayat daripada Imam At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, qala Abu Bakr, ya Rasulullah, qad ashibta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyabatni Hud wal Waqi'ah wal Murasalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Pada satu ketika Ibnu Abbas berkata Abu Bakar kepada Nabi. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku nampak Rasulullah ni tua. Padahal Rasulullah bukan tua lagi, tapi nampak tua. Lalu Nabi SAW mengatakan, sayyabatni, maknanya yang boleh hang nampak aku tu tua dengan sebab aku baca surah ni, surah Hud, Al-Waqi'ah, wal Murasalat, wal Mursalat, wa amma yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat. Sebab surah-surah ini menceritakan berkenaan ngeri, dahsyatnya berlakunya hari kiamat. Dengan sebab itu, kamu nampak aku ni tua. Tua dengan ayat ni lah Nabi kata. Nabi pun susah hati, ngeri apa yang berlaku kalau kita tengok apabila berlakunya kiamat. Sebab tu kiamat ini kita pun tak tahu, tapi kita tengok hampir dah. Dulu kita bagi tahu alamat kiamat kecil tu, kita bagi tahu habis dah. Ada 4, 5, 6 tanda-tanda kiamat kecil yang tak habis lagi. Lepas tu alamat kiamat besar. Dah habis alamat kiamat besar ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Di situlah akan berlakunya kiamat yang Nabi kata ngeri, hebatnya, sangat kamu nampak aku ni tua. Kita baca Al-Quran. Apabila kita baca Al-Quran, kita mengkaji, kita tadabbur isi kandungan Al-Quran, barulah kita nampak filem kiamat, khususnya dalam surah yang mana Nabi bagi tahu tadi. Di sini kita nak bagi tahu bahawa tiup sangkakala ni, kiamat ni, dia tiup sangkakala yang 2 kali. Sebab itu mengikut dalam satu hadis ni, tuan-tuan, orang yang diamanahkan tiup sangkakala ni siapa? Iaitu malaikat Israfil. Ini kerja dia.
Hadis daripada Abi Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud pandangan mata malaikat Israfil sejak ditugaskan untuk meniupkan sangkakala sentiasa tertumpu ke arasy tanpa pejam mata, kerana takut diperintahkan meniupkan pada saat matanya terpejam dan kedua matanya bagaikan dua bintang yang berkelipan. Allah, maknanya dia duk pegang dah buh. Nabi kata buh ni qar yanfukhu fiha, maknanya ada satu macam tanduk, macam mana Allah alam, yang ditiupkan di situ oleh Israfil. Jadi dia takut, kata apabila Allah perintah mentiupkan sangkakala, mata dia terpejam. Dengan sebab tu kedua matanya duk lip-lap. Makna takut apabila diperintahkan dia pejam mata. Maknanya sekarang ni dia cuma duk dengar perintah Allah Subhanahu wa taala supaya tiupkan sangkakala. Maka apabila dia tiup sangkakala ni, tentu habis. Sebab tu dia mula berlakunya di sini ayat-ayat dalam surah tadi, surah Takwir, surah Al-Infitar, bermula dengan berlakunya perubahan di alam cakrawala. Langit-langit berpecah-pecah, bintang-bintang bertaburan, planet-planet dia akan belaga di antara satu sama lain. Bumi akan retak, bukit-bukau akan hancur berterbangan seperti mana debu. Allah, hebat dah kalau kita tengok, ngeri tak di hari kiamat. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Apa maksud dia, tuan-tuan? Dan apabila ditiupkan sangkakala, maka matilah sesiapa-siapa yang duduk di langit dan di bumi. Mereka yang di langit dan juga di bumi, kecuali apa yang dikehendaki Allah yang tak mati. Di sini ulama-ulama tafsir mengatakan hak lain semua hancur lebok habis kecuali apa yang dikehendaki Allah, iaitu apa? Malaikat sendiri. Israfil tak mati, ada setengah mengatakan demikian. Malaikat Israfil, Mikail, Jibril, lepas tu mereka akan mati sudah daripada itu. Ada setengah mengatakan bahawa syurga, neraka ni tak hancur. Ini dikecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tiup sangkakala yang pertama, manusia ni mati habis apa yang ada di langit dan juga di bumi. Habis kita. Masya-Allah, hancur lebok habis manusia. Kemudian di antara dua tiupan ni, Nabi SAW hadis riwayatkan daripada Abi Hurairah. Nabi kata di antara dua kali tiup sangkakala ni, jarak dia 40. Lalu Abu Hurairah, orang tanya dia lah, 40 ni 40 hari kah? 40 bulan kah? 40 tahun kah? Abu Hurairah kata, aku pun tak perasaan ni kah. Tak boleh nak menghadkan masa ni sebab Nabi dah kata 40. Lepas tu kita terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana manusia tu
mati habis kalau kita tengok. Lepas tu celah-celah dia antara dua tu kita terserahlah kepada Allah berapa. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba manusia tu bangkit menunggu keputusan mereka masing-masing dalam kubur mereka. Ya Allah, kalau kita tengok dah habis pakak bangkit habis. Dibangkitkan manusia dengan ruh dan jasadnya sekali, seperti mana mereka duduk di dunia masa dahulu. Bangkit habis kalau kita tengok daripada kubur mereka. Walaupun manusia tak ada kubur, dia kata ada yang tak ada kubur, ada yang mati dalam dasar laut jadi makankan oleh ikan, ada yang dibakar, kemudian dihamurkan debu yang berterbangan. Kesemuanya itu adalah akan dikembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tubuh ruh dan tubuh dia sekali. Allah. Pergi ke mana tu? Pakak-pakak pergi berhimpun ke padang mahsyar. Sebab tu di sini nak menunjukkan kata, siapakah yang mula bangkit daripada kubur? Iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Menunjuk kata Nabi kita mati dah. Tiup sangkakala yang kedua, pakak bangkit Nabi lah yang bangkit dulu. Nah, berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim, apa Nabi kata? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Maksudnya, akulah penghulu anak Adam pada hari kiamat kelak. Nabi kita penghulu, tuan-tuan. Penghulu di hari kiamat kelak. Hebatlah. Semua nabi-nabi lain duduk bawah panji dia belaka. Ini hebat Nabi kita, tuan-tuan. Kalau Nabi kita hebat, kita umat dia pun hebat sama. Nah, tapi umat dia yang nak hebat ni, kita kena mengikut apa saja perintah dia. Apa Rasul bagi tahu, ambil. Jangan duduk apa ni bersalahan dengan dia. Apa dia larang, kita ponti. Nah, kita ni dia jadi bercanggah. Hak Nabi larang, hak Nabi suruh tak buat. Hak Nabi larang buat. Lepas tu di akhirat kelak nak hebat macam mana kalau kita tengok tak? Kita sentiasa duk bercanggah dengan Rasulullah. Terutama kita tengok dalam segi ibadat ni, banyak yang kita bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita akhirat kelak tu, kita nak hebat macam mana? Allahu Akbar. Kalau kita tengok, kita ikut apa saja sunnah beliau. Sunnah bahagia, tuan-tuan. Sunnah bahagia. Selamat kalau kita tengok. Dah. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, apa hak Nabi buat, kita ikut dia. Sunnah-sunnah dia. Dia kasih kepada aku. Siapa yang kasih kepada aku, dia akan duduk bersama dengan aku di dalam syurga di hari kiamat nanti. Kalau duduk bercanggah dengan dia, sebab Nabi larang, tuan-tuan. Nabi larang kita tinggal lah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhlah kamu nak merekakan urusan dalam ibadat. Kerana tiap-tiap rakaat tu bid'ah. Tiap-tiap bid'ah sesat. Dan tiap-tiap sesat tu Nabi kata neraka lah tempat bagi dia. Sebab itu selamat, tuan-tuan. Nah, kita tak ada tak ada jalan lain untuk kita nak
cari jalan kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat selain daripada kita mengikut Quran dan Sunnah. Inilah jalan yang betul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain. Jalan nak bagi bahagia dunia dan akhirat tak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ni. Seperti mana Allah SWT berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Apa maknanya? Sesungguhnya ini adalah jalan aku yang betul. Hendaklah kamu ikut jalan ni. Jalan siratul mustaqim. Hak kata kita duk minta sehari semalam 5 waktu ni tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pimpinilah kami kepada jalan yang betul. Fattabi'uh, Allah ikut jalan ni. Jalan yang betul. Wala tattabi'us subula. Janganlah kamu ikut jalan-jalan. Dia sabil satu. Jalan yang betul. Kalau subul ni, dia jamak, dia banyak jalan. Jalan Yahudi, jalan Nasrani, jalan apa ni, jalan yang sesat. Kerana tiap-tiap satu jalan, Nabi kata, ada syaitan yang menyerukan kepadanya. Zalikum wasakum bihi. Demikianlah kami usiatkan kepada kamu, supaya kamu berjaga-jaga dalam urusan ini. Masya Allah. Selamat tuan-tuan kalau kita tengok. As-subul termasuk syubhat, jalan-jalan bid'ah begitu dan sebagainya. Kita tak akan, kalau kita duduk bercanggah dengan apa yang telah Nabi perintah tu, Allahu Akbar. Kehebatan kita, ini hari kiamat kelak. Sebab Nabi ni, dia mati dah Nabi. Nabi bukan tahu kata umat dia yang murtad. Umat dia jadi munafik, jadi kafir, dan mereka buat bidah sebagainya. Nabi bukan tahu. Sebab Nabi mati dah. Sebab dia kita tak dibolehkan kita minta kepada Rasulullah untuk nak bagi menolakkan satu-satu bala dan begitu dan sebagainya. Sebab Nabi dia mati dah. Dia tak tahu kata umat dia belakang ni dia buat apa. Nanti di akhirat kelak tu Nabi boleh tahu. Di situlah kalau kita tengok, dia Nabi boleh tahu kata siapa yang mengikut dia dan siapa yang tak mengikut dia. Ini kita nak tengok bahawasanya, kembalilah kita kalau kita nak kebahagiaan kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu di hari kiamat kelak Nabi kata, akulah yang mula-mula bangkit daripada kubur. Dan akulah orang yang awal-awal orang yang memberi syafaat. Aku adalah awal syafa', awal-awal orang yang nak memberi syafaat, dan akulah awal-awal orang yang diizin untuk memberi syafaat. Hebat tuan kalau kita tengok Nabi kita ni, ya Allah. Penghulu di hari kiamat kelak. Mengikut dalam satu hadis yang lain, riwayat oleh Imam At-Tirmizi, wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wala fakhr wa ma min bani adama faman siwahu illa tahta liwa'i. Dan di tangan akulah panji-panji kepujian di hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun daripada Bani Adam dan lain-lainnya melainkan mereka mengikut di bawah panjian. Bukan sekat kata anak Adam saja tuan-tuan. Para nabi-nabi dan juga rasul-rasul semuanya, kesemuanya mereka itu adalah duduk di bawah panji-panji aku. Hebat kalau kita nak. Di hari kiamat kelak Nabi kita hebat tuan-tuan kalau kita ada, insya-Allah. Allahu Akbar. Yang sebab tu selepas daripada tu, Allah Subhanahu wa ta'ala dah manusia pun bangkit habis, maka Allah
menyuruhkan malaikat menuntunkan manusia kepada mahsyar, ke padang mahsyar, padang perhimpunan kita di hari kiamat kelak. Hal ini berdasarkan kepada hadis Aisyah. Siti Aisyah mengatakan bahawa aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Qultu ya Rasulullah, yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala ya Aisyatu, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis kalau riwayat Bukhari, riwayat Muslim ni hebat tuan-tuan. Nah, kalau hadis lemah ni dia tak boleh nak buat dalil berkenaan dengan hari kiamat, syurga, neraka. Dia tak ada hadis lemah. Cuma hadis lemah ni ada setengah mengatakan dalam segi kelebihan amalan-amalan begitu dan sebagainya. Sebab dia tak boleh nak berhujah. Hadis lemah ni tak boleh nak berhujah. Nah, banyak kalau kita tengok, kita ada hari ini kita ada guna hadis-hadis lemah yang menduka citakan kita, iaitu banyak orang kita duk duk berdalil dengan hadis-hadis palsu. Hadis palsu, hadis maudhu'. Nah, dalam segi ibadat ni kalau kita tengok dah, kita kena ambil hadis-hadis yang kuat, hadis-hadis yang sahih. Satu, kita buat contoh, minta maaf. Kunut subuh, tuan-tuan. Kunut subuh memang ada hadis daripada Anas mengatakan, nah, kana Rasulullah SAW yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqa dunya. Nabi SAW baca kunut solat subuh sampai kepada dia mati, meninggal dunia. Jadi hadis di sini kalau kita memang dia ada hadis, tapi hadis ni dia tak sampai kepada hadis palsu. Dia hadis lemah. Sebab ada dalam riwayat sanad hadis ini ada seorang laki-laki dia tak ada siqah kepercayaan dalam ilmu hadis. Tak ada kepercayaan, dia lemah sikit. Hafalan dia ke, kepercayaan dia ke, maka dia turunlah hadis ni kepada hadis lemah. Siapa yang boleh tahu? Pakar hadis. Orang tak pakar hadis dia tak boleh tahu. Kita dah faham ke? Tu hadis ada, takkan tak boleh baca kunut subuh. Tu hadis jelas ada. Tapi kita tak kaji pula dalam riwayat sanad tu, lagu mana sanad dia tu. Hadis sahih sanad dia macam mana. Hadis lemah ada dalam satu sanad dia ada seorang laki-laki, insya-Allah kita akan beritahu pada minggu-minggu yang lain, dia lemah. Maka hadis ni dia tak boleh nak berhujah. Sebab itu hadis qunut ni tuan-tuan, dia tak boleh nak berhujah. Pasal apa? Setengah banyak ulama yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca kunut subuh sampai dia mati. Apabila mai Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ni, depa tinggal. Padahal khulafa yang keempat ni mereka bersangatan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi depa tinggal subuh. Kunut subuh tu depa tinggal. Ini jadi persoalan di sini tuan-tuan. Nah, kalau kita tengok, sebab itu ulama mengatakan bahawa hadis kunut subuh tu dia kuat, dia tak boleh nak berhujah. Itu yang kita tak baca kunut. Yang ada kunutnya kunut nazilah. Nabi baca sebulan, Nabi tinggal tengok dalam keadaan. Nah, mana macam kita tengok orang-orang Yahudi duk bunuh orang kita, Islam kita ditindas, dibunuh, dibom sebagainya, kita boleh baca kunut. Kunut ni bukan hanya subuh saja, 5 waktu penuh dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, kalau kita nak kebenaran, hujah dan sebagainya, tak ada.
Dalam rukun 13 bukan ada kunut. Dia tengok dah. Dia mudah ya. Nah, ada setengah tak boleh dia mempertahankan kunut dah begitu dan sebagainya. Padahal hadis sudah jelas, sunnah Rasulullah sudah jelas begitu dan sebagainya. Itu sunnah tuan-tuan. Kita kena ikut tuan-tuan kalau kita tengok insya-Allah. Nah, itu satu. Sebab tu kita tengok di sini bahwasanya Siti Aisyah dia berkata, saya ni dengar Nabi SAW. Nabi kata dihimpunkan manusia di hari kiamat kelak dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang dan tidak berkhatan. Dan saya berkata, ya Rasulullah, kalau begitu manusia pada hari itu dia boleh nampak orang sama orang yang lain lah. Dah lelaki-lelaki perempuan pun pakat-pakat bertelanjang belakang. Lah itu manusia dia boleh apa orang panggil, boleh melihat aurat di antara satu sama lain. Maka Nabi SAW menjawab, Nabi kata, hai Aisyah, urusan pada hari itu lebih dahsyat. Tak ada siapa boleh melihat apa satu aurat yang lain. Makna urusan pada hari itu sangat-sangat dahsyat tuan-tuan. Tak dahsyat macam mana? Semua manusia akan dikumpulkan di dalam satu tempat. Selepas daripada itu, matahari sekadar 1 mil. Kita di dunia ni kalau matahari sekadar 10 kilo, 100 kilo boleh main lagi, hancur dunia. Matahari di sana, matahari lain, langit lain, bumi lain. Matahari sekadar 1 mil, tak mati dah manusia. Huru haranya, dahsyatnya manusia pada masa itu. Maka apabila urusan demikian ni tuan-tuan, peluh ni ada dalam hadis Nabi SAW mengatakan ada peluh ni sampai kepada tumit, 2 buku lali. Ini mengikut keadaan amalan manusia pada masa dia duduk di dunia dulu. Ada setengah mengatakan bahawa peluh ni adalah sampai kepada 2 lutut. Ada setengah mengatakan, ada yang mengatakan peluh dia tu sampai kepada pinggangnya. Nabi kata, ada di antara mereka peluh yang membelit tengkuknya dan baginda mengisyarat dengan tangannya kepada mulutnya. Cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya kita tengok pada hari itu. Manusia kesemuanya akan dikumpul dalam keadaan begitu. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Seperti mana kami mula menciptakan manusia pada kali yang pertama, kami kembali balik ciptaan manusia. Sebab ini Allah ciptakan kita yang pertama apabila kita keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan bertelanjang, tak berkhatan dan juga berkaki ayam, mana tak pakai kasut. Mana ini satu janji Allah, tetap Allah menepati janji dia akan kembali balik manusia yang akan berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan berkaki ayam, dalam keadaan tak berkhatan seperti mana bayi yang baru lahir. Maka disitulah tuan-tuan, dalam hal demikian bukanlah kesemuanya manusia yang berkumpul dalam keadaan demikian. Nabi kata ada 7 golongan manusia yang duduk di bawah arasy yang tidak ada bayangan kecuali bayangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikecualikan tuan-tuan kalau kita tengok. Sebab tu cuma kita nak ambil di sini bahwasanya dalam 7 golongan ni
kita nak ambil satu sudah di sini, iaitu seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya. Dia bersedekah dan dia merahsiakan sedekah sehingga tangan kanan tak tahu apa yang dibelanjakan oleh tangan kirinya. Sebab hadis dia mah lagu tu. Nah, hadis dia mah tangan kanan tak tahu apa yang dibelanjakan oleh tangan kiri. Nak menunjukkan kata betapa rahsianya sedekah dengan secara rahsia. Sebab itu kita nak satunya kelebihan dia ni tuan-tuan. Buat sedekah imadah insya-Allah. Sedekah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Ni bukan sedekah wajib ni, sedekah sunat. Tatawwu'. Sedekatun tatawwu'. Kalau sedekah wajib ni, zakat ni, kita boleh terus terang. Ni zakat aku kepada Baitul Mal ke sekian-sekian. Tapi sedekah tatawwu' ni yang lebihnya kita kena rahsiakan, itu lebih baik. Sebab dia datang dalam hadis ini dengan secara rahsia. Tetapi dalam Quran pun Allah kata kalau kamu rahsiakan pun, kamu terus terang pun tak ada apa. Kerana ada maslahat. Tetapi kalaulah kamu merahsiakan, kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka itu adalah lebih baik kepada kamu. Makna sedekah dengan secara rahsia dia lebih afdal daripada sedekah dengan secara terus terang. Sebab tu kita bawa satu ayat Quran yang menggalakkan kita bersedekah. Sedekah di sini tuan-tuan, banyak sedekah. Sedekah tabung masjid, Allah. Sedekah tabung anak yatim. Sedekah tabung Rohingya. Sedekah tabung Palestin, dan apa saja sedekah-sedekah yang memberi manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Ini kalau kita tengok apa maksud ayat ni, perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah seperti mana sebiji benih. Habbah ni tuan, dia sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai ada berapa? Mi'atu habbah. 100 biji. Benih ni kalau ada tuan-tuan, boleh ambil benih buat sawah ladang kita. Benih padi. Kita Allah duk carilah benih padi dah. Nak ambil benih mana bagi padi tu elok. Racun pun rumput tak mati. Baja pun tak berapa nak menjadi. Kita tengok dah. Benih pesawah-pesawah, tengok dah begitu dan sebagainya. Hak ni Allah SWT 7 tangkai, setiap satu tangkai 100 biji. Dan Allah SWT dia boleh mengganda, yudha'if, dia bagi berganda lagi, kerana Allah yang maha kaya. Wallahu wasi'un alim. Wasi', Allah maha luas. Wa alim, Allah yang maha mengetahui. Kita tengok dah. Sebab Allah yang maha kaya. Allah boleh ganda dengan begitu banyaknya. Padahal sebiji saja kalau kita tengok. Kita bersedekah 1, tapi Allah bagi 10. 10 pula Allah ganda sampai pada 700 kali ganda. Sebab Allah maha kaya. Nikmat Allah tak habis. Ibarat seperti mana lautan. Kita celup dalam laut. 1 titik kita bawa naik tu tuan-tuan. Lautan lagi tak habis. Sebab itu Allah dia boleh ganda walaupun kita bersedekah dengan sebelah kurma.
Allah akan subur sebelah kurma sampai kepada besar bukit Uhud. Kita kalau sebelah kurma nak bersedekah ni tuan-tuan, kita nampak tak ada rega. Tapi di sisi Allah, kita tengok dalam hadis, Allah menghargai pasal Allah yang maha kaya. Semana hadis yang kita tengok di sini, hadis daripada Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi syaqqi tamrah." Barang siapa yang bersedekah sebelah khurma, min kasbin tayyib, daripada usaha yang baik, wala yaqbalu Allah illa tayyib, Allah tak akan terima sedekah kita kalau daripada sumber yang haram. Kerana Allah baik. Sesungguhnya Allah SWT akan menyuburkan. Allah terima dengan tangannya, kemudian dia subur bagi tuannya, seperti mana kita memelihara seekor anak kuda. Nah, sampai kepada mislu Uhud. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Allah suburkan sebelah khurma itu, tetapi dengan sumber yang halal. Sumber yang haram, kita ambil sumber kita duit risuah, buat sedekah, duit haram dan sebagainya, itu Allah tak terima. Allah terima dengan sumber yang halal. Tapi dia subur sebelah khurma sampai kepada besar bukit Uhud. Allahu Akbar. Masya Allah. Pasal apa? Pasal Allah dia suburkan sebelah khurma besar bukit Uhud. Bab amalan sedekah ni kalau kita tengok dah, dia boleh bantu kita di hari kiamat kelak. Nah, amalan bersedekah dan juga amalan bersedekah, amalan-amalan sembahyang, puasa lain, semuanya itu adalah Allah tukar menjadi benda yang boleh timbang. Bukit Uhud. Jadi kita tengok contoh hadis Nabi SAW. Barang siapa yang semayang ke atas jenazah, boleh satu qiraat. Lepas tu pergi hantar pula sampai kepada tanah perkuburan sampai selesai. Boleh dua qiraat dah. Satu-satu qiraat besar bukit Uhud. Nah, kita tak kena duk ambil kot tu hak RM5, RM10. Tempat ada dah. Buat envelope. Di tempat kami pun banyak. Dah dia siap dah. Apabila seorang mati tu, mesyuarat dah. Kita nak perhabis banyak mana ni? Dia kata nak perhabis. Dan sebagainya. Allahu Akbar. Islam mudah. Sunnah ni mudah, tuan-tuan. Kalau orang susah, tuan-tuan, takut nak mati. Ada adik-beradik kita duduk di sebelah Kedah minta maaf. Dia kata hamil mati, dia polih lah. Dia polih tu habis tinggi RM300 je habis. Habis apa 300? Buat gerana. Upah orang korek kubur. Nah, apa ni muat, apa band muat pi banyak tu lah dalam 300. Hak ni 7,000 lah tu. Allah. Orang kaya kita kata tak apalah orang kaya dah. Tapi orang susah takut juga nak mati. Padahal sunnah mudah. Kita heran orang tak mau sunnah ni, Allahu Akbar. Mudah sunnah tuan-tuan. Dah tak mudah macam mana? Semaya kita boleh qiraat. Satu qiraat besar bukit Uhud, kita Nabi nampak berapa sebelah RM5, RM10 begitu dan sebagainya. Kelebihan dia. Satu qiraat besar bukit Uhud. Hak ini akan ditimbangkan amalan kita di kiamat yang boleh berat, tuan-tuan. Sebab itu amalan puasa, amalan sembahyang dan sebagainya, pahala. Pahala boleh kita nak timbang pahala. Tapi Allah yang Maha Kuasa, Allah tukarkan sembahyang, puasa, pahala boleh jadi benda berat yang kita boleh timbang. Berat. Siapa yang timbangan dia berat, berjaya dia. Siapa yang timbangan dia ringan,
dalam Quran Allah beritahu, maka dia tak akan selamat. Inilah kalau kita tengok kelebihan bersedekah dengan secara rahsia. InsyaAllah kita akan sambung malam ni. Sekarang ni dulu. Nah, insyaAllah kita akan jumpa pula 2 minggu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.